kuliah kita pada pagi ini. Kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman dan Allah bersihkan hati kita insya-Allah. Jom kita tadabbur bersama Ustaz. Tafadhal mashkura Ustaz. Minum dulu Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Semalam kita sampai innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang-orang yang melampau. Dan ada sebuah hadis riwayat Usamah bin Zaid. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kami dalam satu pasukan. Kami sampai di tempat yang namanya Huruqat. Satu tempat di daerah Juhainah pada waktu pagi. Lalu aku jumpa seorang kafir. Aku jumpa seorang kafir. Ni pasukan perang ni. Pergi tempat namanya Huruqat dekat daerah Juhainah. Lalu dia kata dia jumpa seorang kafir. Orang kafir tu mengucapkan la ilaha illallah. Tengah-tengah perang, orang kafir tu sebut la ilaha illallah. Tapi aku tetap menikamnya. Dia tetap Usamah terus tikam. Ternyata apa yang berlaku tu betul-betul dia terasa. Apa yang berlaku tu betul-betul dia terasa, membekas dalam jiwaku. Lalu aku beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya, apakah dia mengucapkan la ilaha illallah dan engkau tetap membunuhnya? Nabi tanya. Setelah orang tu bagi tahu, Usamah bagi tahu, Nabi tanya semula, betul ke? Bila dia sebut la ilaha illallah, engkau tetap bunuh? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya kerana takut pedang. Usamah dia beralasan, memberi alasan. Dia sebut macam tu sebab takut pedang ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau sudah membelah dadanya hingga engkau tahu apa hatinya, berucap demikian atau tidak? Kau tengok ke apa dalam dada dia? Nabi tanya. Engkau belah dada dia sampai engkau nampak hati dia, dia betul sebut la ilaha illallah atau tak? Dan Nabi terus ulang. Kau betul belah dada dia? Kau nampak dekat hati dia? Kau betul belah dada dia? Nabi terus ulang. Mengulangi perkataan tu kepadaku hinggalah aku berharap kalau sahaja aku baru masuk Islam. Usamah sampai rasa bila Nabi ulang-ulang tu dia rasa, ya Allah, aku punyalah berdosa. Aku harap-harap dosa aku diampunkan seolah-olah aku baru masuk Islam. Dan saat berkata, demi Allah, aku tidak membunuh seorang Muslim hingga dibunuh Zulbutain
Siapa? Usama. Usama digelar sebagai Zul Butain. Dan seseorang berkata, bukankah Allah telah berfirman, dan perangilah mereka agar tidak ada fitnah dan agar agamamu semata-mata untuk Allah. Saat berkata, kami telah berperang agar tidak ada fitnah, sedangkan engkau dan pengikutmu ingin berperang agar timbul fitnah. Ini zaman tabi'in. Selepas zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka berperang bukan lagi kerana Allah, tetapi kerana sesuatu agar timbul fitnah. Tapi begitulah para generasi terdahulu, para sahabat mendapat personal touch dari Nabi. Mendapat personal touch dari Nabi. Nasihat daripada Nabi itu terus berkesan. Bila Allah kata Allah tak suka orang melampau, Nabi benar-benar ingatkan para sahabat, pada waktu berperang pun jangan melampau. Jangan melampau. Ya, waktu berperang emosi kita dalam keadaan sangat tinggi. Kita tak pernah lalui berperang tu, tak pernah. Tapi kita boleh gambarkan kalau kita lah berada di medan pertempuran tu. Dan kita berada upper hand. Kumpulan kita sudah mula menguasai kumpulan lawan. Diorang sudah begitu lemah. Kita beri pilihan. Nak tawan sebagai tawanan atau kita nak hapuskan once and for all. Ada yang kita dah bunuh, siap pijak lagi mayat tu. Jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang-orang yang melampau. Orang-orang yang menceroboh. Gitu. Kemudian Allah beritahu bahawa perang dan bunuh tu dua benda yang berlainan. Sebab dalam peperangan tak semestinya ada pembunuhan. Perang itu tujuannya kita datangkan kekuatan tentera supaya dapat berhentikan aktiviti orang-orang yang degil ni, yang tak benarkan dakwah Islam. Itu tujuan perang, bukan nak bunuh. Kita datangkan kekuatan tentera kita supaya pihak lawan berhenti dari berdegil. Berdegil dari apa? Tak benarkan dakwah Islam. So kalau diorang dah terima, dah surrender, janganlah bunuh. Itu tujuan perang. Tapi apa yang kita lihat? Dunia peperangan ni. Kan? Kalau degil juga boleh bunuh. Kalau dia datang menyerang, bunuhlah. Untuk mempertahankan diri. Kalau kita datang dengan jumlah tertentu dan dia rasa gerun, kafir Quraisy rasa gerun waktu perang Badar. Sebab mereka tak nampak 313 orang. Mereka nampak bersama dengan kumpulan malaikat. Allah hantar 5,000 malaikat. Mereka nampak malaikat tu. Umar sendiri nampak kepala tu terbang. Kepala tu terbang dipenggal. Tak ada orang pun dekat orang tu. Umar nampak kepala tu terbang. Kalau ikut 313 lawan 1,000. 3 lawan 1. Mana boleh menang? 3 lawan 1. So Allah nak kita datangkan kegerunan supaya dia tunduk, tak lagi berdegil. Tujuannya nak dakwah. Bukan nak menguasai. Nak dakwah. Tapi kita perang sekarang kenapa? Nak menguasai. Malah menjarah pula negara lain. Tengok kesan perang dunia. Pertama, kedua.
Ui, dahsyat. Dahsyat. Kemudian Allah kata apa? Waqtuluhum. Kalau mereka degil juga, maka bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum. Di mana saja kamu jumpa mereka. Maksud di mana saja kamu jumpa mereka, bukannya mereka dah lari masuk rumah, kau pergi kejar dalam rumah. Tak. Di medan perang. Kau bunuh mereka di mana sahaja kau jumpa mereka atas medan perang. Bukan pergi bom hospital. Jumpa di medan perang. Bukan serang di mana saja ada orang kafir. Tapi di medan perang. Maka bunuh mereka di mana saja kamu jumpa. Ayat ini yang sering dimanipulasi oleh pihak barat. Baca tak faham. Kata tengok. Bunuh mereka di mana mereka. Oh, ini aktiviti teroris yang diajar oleh Quran kepada orang Islam. Ayat ni di atas medan perang. Kenalah ajar macam mana nak berperang. Sebab para sahabat waktu tu tak nak pergi perang. Siapa nak pergi perang? Siapa yang nak pergi perang? Allah turunkan ayat perang, mereka masih berbolak-balik berbagi. Aku nyawa kot ni, nyawa. Nyawa. Lalu Allah datangkanlah panduan-panduan macam ni. Kau kalau berperang, bunuh kat mana saja mereka berada. Atas medan perang tu. Allah suruh bunuh. Sebab bagi mereka, ada masa lagi ni. Dakwah lagi. Mereka sudah sangat masak dengan cara Nabi berdakwah dekat Mekah. Jangan melawan, jangan begitu. Tapi bila sampai Madinah, berubah. Polisi berubah. Maka Allah perlu arahkan, bunuh mereka. Di mana saja kamu dapati mereka. Cuma bahasa yang digunakan dalam ayat ni, dia agak pelik sikit. Pelik macam mana? Kalaulah ayat ni ditujukan kepada grup yang ramai, kuat. Kan, orang pasukan tentera yang ramai, kuat, maka dia lebih sesuai. Barulah kita boleh arahkan, cari mereka, bunuh. Kan? Tapi apa yang berlaku pada perang Badar? Orang Muslim, orang Islam sikit je waktu tu. Yang ramai orang musyrik. Seolah-olah Allah dah bagi tahu, you have upper hand. Kau dah menang dah sebenarnya. Dah cari, bunuh. Allah dah bagi tahu dah pada tentera Badar ni. Dah, kau pergi bunuh mereka. Cari mereka, cari sampai dapat. Wow, kita orang 313 ikut. Kenal 1,000 orang. Ya Allah bagi tahu, dah. Pergi, bunuh mereka. Cari mereka sampai dapat. So dengan ayat macam ni, Nabi dan para sahabat rasa dibantu. Semakin naik moral dan confident. Mereka yakin dibantu. Kan? Sebab realiti apa yang berlaku waktu tu, bila Nabi dapat tahu tentera musyrikin Mekah sudah on the way. Ni perang Badar ni. Bila Nabi dapat tahu tentera musyrikin Mekah dah on the way, Nabi tanya pada para sahabat. Nabi tanya pada para sahabat, kita patut berperang atau tak? Kita patut berperang atau tak? Sahabat-sahabat Muhajirin
Orang-orang dari Mekah ni, sahabat-sahabat Muhajirin, bangkit. Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan Nabi kelihatannya suka dengan reaksi itu. Sahabat-sahabat ni nak sanggup berperang. Tapi baginda senyap je. Tak bagi komen apa-apa. Dia cuma tanya, kita patut perang atau tak? Sahabat yang lain ni bangun. Sahabat-sahabat Muhajirin bangun. Tapi Nabi tak bagi respon apa-apa. Nabi tak bagi respon apa-apa. Bila Nabi tak bagi respon macam tu, barulah orang-orang Ansar tahu Nabi tak boleh suruh mereka berperang. Tapi mereka perlu tawarkan diri sendiri. Nabi tak kata dah, jom perang. Engkau perang. Jom. Tak ada. Nabi tanya, patut tak kita berperang? Nabi menggalakkan volunteer. Nabi tak arahkan, Nabi galakkan volunteer. Siapa nak berperang? Maka mereka berkata bahawa mereka tidak akan seperti bangsa Yahudi yang Nabi Musa bangsa Yahudi bersama dengan Nabi Musa yang tak nak keluar berperang dengan Nabi Musa. Maka mereka, orang-orang Ansar pun tawarkan diri untuk berperang dengan Nabi. Ui, lain tuan-tuan. Suasana waktu tu lain. Dia keluar sukarela. Dia keluar sukarela. Nabi tidak mengarahkan. Tapi Nabi tanya, patut tak kita keluar berperang? Ui. Itu cara Nabi layan para sahabat. Dia tak rasa terpaksa. Tapi dia hadir sukarela. Sukarela. Kemudian wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Halaulah mereka. Halau mereka keluar. Halau mereka dari daerah mereka. Halau mereka ke hutan ke. Ambil alih tempat mereka. Jangan bagi mereka duduk lagi dekat kawasan yang biasa mereka tinggal. Biar mereka susah kerana terus hidup dalam kalau masih lagi nak hidup dalam kekufuran. Wa akhrijuhum, halau mereka. Min haitsu akhrajukum. Dari tempat mereka halau kamu dulu. Allah suruh balas balik. Kalau dahulu orang Islam kena halau dari Mekah, sekarang orang kafir Mekah pula yang perlu dihalau dari Mekah. Kan masih lagi dalam bentuk ayat ini Allah sebut seolah-olah orang Muslim itu kuat sampai boleh menghalau orang musyrik dari Mekah. Kan? Tujuannya supaya orang-orang yang nak berperang ni, terutamanya perang Badar, mendapat suntikan semangat, mendapat janji kemenangan dalam perang ini. Bila mereka baca, maka orang Islam pada waktu itu, para sahabat pada waktu itu tahu bahawa Allah Al-Muhaimin akan membantu mereka memenangi perang itu. Kerana itu adalah janji Allah. So mereka kuat kerana ayat ni. Mereka kuat kerana Quran. Bukan suntikan kata-kata motivasi. Tak. Mereka kuat kerana baca Quran. Dengar Quran dilafazkan. Sebab ayat ini indicates mereka ni lah, para sahabat ni lah nanti yang akan bunuh orang-orang musyrik tu dan keluarkan mereka dari Mekah. Dan kalau ikut undang-undang perang, jika mereka tak mahu peluk Islam juga, selepas mereka kalah, mereka layak jadi hamba. Jadi banduan, jadi hamba. Dan panglima perang
boleh buat keputusan sama ada nak bunuh semua lelaki yang berperang atau tidak. Sebab yang perempuan dengan kanak-kanak tak boleh dibunuh. So mereka perlu diambil sebagai hamba. Hamba. Begitu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Ayat ni selalu disalah arti. Ayat ni terkandung dalam undang-undang peperangan. So fitnah dekat sini ni adalah perang. Fitnah dekat sini adalah perang. Bukannya fitnah orang mengata kita kat belakang tu. Bukan. Bukan buat cerita. Bukan. Ayat ni dalam perang. Dalam ayat tentang peperangan. So fitnah dalam ayat ni bermaksud syirik kepada Allah lebih dahsyat dari peperangan. Fitnah yang kita faham tu itu translation DBP, bukan bahasa Arab. So fitnah dekat sini bermaksud syirik kepada Allah. Kalau nak orang kata, kenapa? Tak ada jalan lain ke? Melainkan peperangan. Well, apa yang kau buat tu, buat syirik tu lebih dahsyat daripada berperang tau. Engkau sedang menduakan Tuhan. Syirik tu lebih dahsyat. So, bila maksud syirik lebih dahsyat, kerana orang yang syirik akan duduk dalam neraka sampai bila-bila takkan keluar-keluar. Kalau dalam peperangan, orang tu tak melakukan syirik, kalau kita bunuh orang, orang tu mati, mungkin dia masuk syurga. Tapi kalau orang tu amalkan syirik, itu one way ticket to hell. Mereka akan terus masuk neraka bila mereka mati. Itu direct. Syirik. Sementara fitnah, dari sudut bahasanya, ujian ataupun dugaan. Fatana maksudnya, cara kita nak mensucikan besi. Cara kita nak memurnikan emas. Itu fatana. So, fitan, dia adalah ujian berat semacam kita nak membersihkan emas daripada sebarang kotoran. Macam mana caranya? Perlu guna berus? Tak. Kita panaskan, cairkan dia. Cairkan besi tu. So, ujian bentuk fitnah ni, ujian bentuk fitan ni, dia adalah ujian besar yang berat. Perlu melalui kesukaran seperti mana besi itu dipanaskan. Dan Allah kata ujian ni, syirik ni, dia lebih dahsyat daripada berperang. So Allah nak bagi tahu kepada orang Islam bahawa memang membunuh tu tak elok. Tetapi kalau syirik lebih tersebar lebih luas, itu lebih teruk berbanding pembunuhan. Kalau tak perangi mereka, fitnah syirik akan terus berleluasa. Maka kita perlu wujudkan suasana dunia yang ajaran tauhid lebih berleluasa. Bukan ajaran syirik. Kan? Ada grup 1975 pergi bercium atas pentas. Halau je. Halau tak guna. Kalau dia tak menghormati, patutnya sebelum halau tangkap, penjarakan. Berkelakuan tidak senonoh di halayak. Dahlah, syirik kepada Allah. Lepas tu buat maksiat macam tu terang-terang. Itu patut penjarakan je. Tapi sebab sekarang ni, kita memang lemah. Maka jihad yang kita ada ni jihad lisan je. Kita tak mampu ambil tindakan.
Kan? Kemudian Allah kata wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Jangan perangi mereka di sekitar Masjidil Haram, di sekitar tanah haram. Sebab tanah haram itu Allah jadikan tempat aman mulia. Haram menumpahkan darah di situ. Itu masuk tanah haram. Kan ada dalam sebuah hadis. Allah Subhanahu wa taala menukilkan dari Nabi SAW, sungguhnya kota ini telah disucikan Allah sejak dia cipta langit dan bumi. Maka ia tak suci kerana disucikan Allah sampai hari kiamat dan tidak pernah dihalalkan kecuali sesaat untukku di waktu siang hari. Ia tetap suci kerana disucikan sampai hari kiamat. Pepohonnya tidak boleh ditebang. Rumput tak boleh dicabut. Jika ada seorang membolehkan kerana alasan Rasulullah pernah melakukan perang padanya, maka katakanlah oleh kalian bahawa sungguh Allah hanya izinkan bagi Rasulnya dan dia tak izinkan bagi kalian. Nak cabut rumput pun tak boleh. Itu masuk tanah haram. Kalau dia mati sebelum bertaubat, confirm masuk neraka. Kalau dia bertaubat dan dia mati, ada chances dia masuk syurga. Yang penting taubat. Syirik sampai mati, bye-bye. So, hatta yuqatilukum fi. Jangan berperang di Masjidil Haram sehinggalah mereka perangi kamu di dalamnya. Kalau diorang ceroboh dulu, kita boleh pertahankan diri. Kita boleh pertahankan diri. Kalau mereka ceroboh dulu, barulah kita boleh memerangi mereka di situ. Kalau mereka masuk serang kita dalam Masjidil Haram, barulah kita boleh lawan balik. Fa in qatalukum, dan jika kamu perangi mereka, fa in qatalukum faqtuluhum. Ini selepas kita berperang, kita ada tawanan perang. Kan kita ada tawanan perang. Boleh jadi dia nak serah diri jadi tawanan itu helah. Dia buat tipu daya. Bila kita lalai, dia serang balik senyap-senyap. Sekarang ni Allah bagi tahu, fa in qatalukum. Kalau mereka dah menyerah diri, tak melawan, tak apa. Tapi kalau dia serang balik, dah serah diri, tapi dia serang, faqtuluhum, bunuh. Bunuh. Jangan bagi second chance. Saat dia tidak bersungguh kali pertama. Begitu. Satu hukuman gantung sampai mati itu dikira menyeksa. Kerana bila kita gantung, dia tak terus mati. Dia akan terseksa dalam beberapa masa. Sebaik hukuman bunuh adalah pancung. Sebab dia terus mati. Dia tak menyeksa. Itu cara paling baik. Ya, dia adalah pembunuhan paling dahsyat. Darah sembur-sembur, badan menggeletar. Tapi otak sudah terlerai dari badan. Tak rasa apa. Itu tinggal badan bertindak balas je. Kadzalika jazaul kafirin. Itulah balasan yang setimpal buat orang-orang yang kufur, orang-orang yang engkar. Apa balasannya? Bunuh. Bunuh. Jangan biarkan mereka berleluasa kerana menentang Islam. Itu yang selayaknya diperlakukan. Pun begitu, Nabi memasuki kota Mekah dengan aman dan diberi peluang kepada penduduknya untuk pilih nak masuk Islam atau selamatkan diri.
Nabi waktu dapat waktu masuk ke Mekah, Nabi sebut, Nabi beri arahan, siapa yang tutup pintu rumah dia, dia selamat. Dan siapa yang masuk dalam Masjidil Haram, dia selamat. Dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Wow. So itu bentuk undang-undang peperangan. Ada tempat boleh perang, ada tempat tak boleh perang. Apa yang perlu dibuat? Kenapa? Apa punca peperangan itu berlaku? Supaya syirik tidak berleluasa. Itu tujuannya. Dakwah tu untuk menghapuskan syirik. Okay, next. Ayat seterusnya. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan jika mereka berhenti, فَإِنِ انْتَهَوْا, jika mereka berhenti perang, maka kita pun berhenti juga. Dan ini memerlukan disiplin yang tinggi untuk tidak terus membunuh. Nak suruh mula perang senang. Tapi bila dah perang, nak suruh berhenti, ini sukar. So, bila dah start perang, oi dia punya semangat lain. Semangat dia lain. Dan ini juga beri isyarat, kalau mereka berhenti, maksudnya mereka sudah bersedia menerima Islam. Itu kan berita gembira. So, kalau mereka berhenti dari kufur dan masuk Islam, maka kita pun perlu berhenti daripada memerangi mereka dan bunuh mereka. Kan? So, fa'inin tahau, kalau mereka berhenti, nak peluk Islam, Allah kata, fa'innaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun. Cuba tengok, betapa pemaafnya Allah. Dulu mereka buat syirik, tindas orang Islam, pernah bunuh orang Islam. Ni kes orang Mekah ni. Dulu mereka buat syirik. Dia halau orang Islam, dia halau rakyat dia. Dia tindas rakyat dia. Kita tengok, Allah kata kalau diorang berhenti menyerang, berhenti bermusuh dengan orang Islam, Allah maafkan. Allah maafkan. So kita patut berusaha macam tu, kena jadi pemaaf. Biarlah orang buat macam mana pun. Kalau dia minta maaf dah, maafkan sudah. Tak payah ungkit, engkau nak maafkan. Sekarang baru nak sedar. Bukan selalu begitu ke? Terutamanya kepada bangsa asing. Kan bila ada kes orang Cina buat macam ni, orang India buat macam ni, lepas dia buat salah dia minta maaf. Lepas tu orang Melayu kata, tengok buat salah je minta maaf, buat salah je minta maaf. Kita sedang ikut apa yang Allah arahkan. Orang buat salah, kita maafkan. Rugi ke kita? Yang menghasut supaya jadi batu api, supaya kita tak maafkan ni siapa? Syaitan. So you choose. Kita nak ikut jejak langkah syaitan, tidak memaafkan orang, atau kita nak meniru apa yang Allah buat pada manusia, kekal memaafkan. Fa'in tahu fa'innallaha ghafurur rahim. Kita sampai rasa kadang memaafkan tu tak berbaloi, sedangkan rasa itulah yang dibisikkan oleh syaitan. Faqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka. Sampai bila nak berperang ni? Sehingga tiada lagi kesyirikan.
Fitnah dalam ayat ini maksudnya syirik. Sehingga tiada lagi kesyirikan. Kalau mereka melakukan kezaliman syirik pada Allah, kita kena lawan tanpa henti. Sehingga tiada lagi syirik atas muka bumi. Selagi syirik ada, selagi itu arahan jihad dalam dunia ni ada. Ha. Dan Nabi pernah mengingatkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia yang mereka mengatakan La ilaha illallah. Bila mereka mahu mengucapkannya, berarti mereka memelihara darah dan harta bendanya dariku, kecuali kerana alasan yang hak. Sedangkan perhitungan mereka serahkan kepada Allah. Tapi, apa yang berlaku hari ini, kita pandang kecil amalan syirik ni. Kita pandang kecil amalan syirik. Berapa ramai orang Islam tapi mengamalkan syirik? Sampai ke tahap ada orang Islam yang berdoa pada Nabi. Dia tak doa pada Allah tapi pada Nabi. Apa ingat Nabi boleh jawab doa tu? Tak. Allah je yang boleh perkenankan doa. So bila doa pada Nabi, syirik lah tu. Ha. Pada wali tu, pada wali ni. Why? Doalah pada Allah. Allah tak perlu pada perantara. Itu pada aktiviti doa. Belum lagi aktiviti harian ni yang kita sangat rapat dengan dunia ni. Nak buat itu kena pakai kabel, nak buat ini kena pakai ini. Tu ajaran Sihab tu. Macam mana? Macam mana dia boleh? Macam mana otak dia boleh fikir macam tu kan? Dia kata Nabi tu Tuhan. Pelik betul. Tu bila tak baca Quran, jadi macam tu lah. Kalaupun baca, merangkak, bunyi je. Bunyi lepas tu tak faham apa. Lepas tu bila orang datangkan sesuatu yang baru, wow, inilah ajaran sebenar. Sebab dia baru, berbeza dengan yang lain. Kan? Pelik betul. So, tujuan memerangi ialah hatta la takuna fitnah, sehingga syirik lenyap dari atas muka bumi, wa yakuna dinu lillah, dan sehingga hanya agama Allah sahaja atas muka bumi. Ad-din juga boleh bermaksud cara hidup. So, cara hidup yang dibenarkan adalah hanya cara hidup yang Allah nak sahaja. Itu veto. Cara hidup yang lain. Tapi perlu diingat, ayat ni kita tak boleh literally begitu saja. Kena hapuskan syirik, kita perang. Nampak topekong terus. Tak. Itu literally. Sebelum kita buat sesuatu, pastikan orang tu faham dulu apa dia buat. Kita lah kena tanya. Awak tahu ke apa yang awak buat ni? Dakwah dulu. Ajak dulu. Terangkan dulu. Jelaskan dulu. So, terangkan dan jelaskan ni pelbagai cara. Boleh jadi bercakap. Boleh jadi tunjuk video. Boleh jadi tunjuk akhlak yang baik. Boleh jadi kita berbaik-baik dulu. Banyak cara. Kita buat tak? Kita tak buat. Allah nak cara hidup yang Allah restu. Bukan cara hidup yang kita nak. Pak ingin tahu. Dan bila mereka berhenti, tu bawa cara hidup yang Allah nak. Terangkan cara hidup yang bagus.
Kalau mereka berhenti, Pak ingin tahu, bila mereka berhenti buat kesyirikan, fala udwana. Jangan ada permusuhan. Let bygone be bygone. Kan? Bygone tu macam bygone spray tu kan. Yang lepas biarkan lepas. Fala udwana. Jangan ada rasa permusuhan. Illa ala zalimin. Melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Apa zalim? Dia kembali pada syirik. Maka kita berperang dengan mereka kembali kerana agama Islam amat pentingkan keamanan. Begitu. So tuan-puan, saya tak boleh nak nak berlama-lama, nak pergi ke TV Hijrah. Ada 4 rakaman hari ini. Doakan saya, mata pun dah mata pun dah tak boleh nak buka ni. Tapi apa pun, moga-moga dengan panduan berkaitan dengan peperangan ni, dia bukan sekadar nak mengajar kita untuk berlaku kasar kepada orang lain, untuk memaksa orang lain. Tidak. Agama ni datang untuk membasmi benda yang salah, benda yang Allah tak suka. So untuk membasmi benda yang salah, benda yang Allah tak suka, first step ialah kita jangan buat salah. Kita jangan buat salah. Sebab 2 perbuatan salah tidak menjadikan ianya betul. Apa 2 perbuatan salah? Kita buat salah, kita nak membetulkan orang salah. Dia tak akan jadi betul. Melainkan kalau kita buat benda yang betul dulu, kemudian kita betulkan orang yang salah, baru jadi betul. Gitu sifirnya. So, kembali kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan jazak. Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Siapa yang mendampingi agama Allah, yang itulah Allah akan bantu, insyaAllah. Kata kuncinya, sentiasalah berada di jalan kebenaran, masyaAllah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Minggu depan, Isnin, sambung ayat 193, Ustaz, insyaAllah. Ya. Okay, baik. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sikit bahan Ustaz, malam ini kita bersama dengan Ustazah Wanja mungkin insyaAllah kuliah maghrib. Jadi siapa berminat Ustazah Wanja boleh tunggu di kuliah maghrib nanti insyaAllah. Yang ini saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga dipermudahkan urusan Ustaz. 4 rakaman Ustaz, Masya Allah. Jadi kita tangguh kuliah kita sebagai penutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Quran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.